Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton, para pendengar yang turut serta dalam sesi live kita pada pagi ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat meneruskan sekali lagi live kita yang kedua pada minggu ini sebenarnya. Dan kalau pada hari Isnin yang lalu kita sudah bersama Ustaz Ahmad Syamil, dan pada hari ini hari Jumaat Sayyidul Ayyam, kita teruskan sekali lagi bersama panel ataupun kolumni solusi kita yang seterusnya, dan untuk membicarakan topik-topik yang berkaitan dengan majalah solusi ini. Jadi tanpa membuang masa, saya memperkenalkan panel kita, Puan Aisyah Razali. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama untuk membicarakan berkenaan dengan topik yang Puan tulis di dalam kolom majalah solusi, iaitu Akademik Si Cilik, betul? Betul. Okey, jadi bila dengar saja nama Akademik Si Cilik tu, mesti kita dah terbayangkan di dalam fikiran kita berkenaan dengan kanak-kanak, berkenaan dengan keibubapaan dan sebagainya. Jadi benda tu kita akan sembang kupas pada pagi ini insya-Allah. Jadi sebelum saya serahkan kepada Puan Aisyah, jadi suka untuk saya ingatkan bahawa saya ingatkan kepada para penonton dan para pendengar sekalian berkenaan dengan majalah solusi. Suka duka cita dimaklumkan bahawa majalah solusi kita tak dapat terbitkan sepanjang tempoh PKP ini. Walau bagaimanapun kita hanya ada ataupun kita dari segi stoknya masih ada lagi untuk isu yang ke-137 dan 139. Yang lain alhamdulillah semua dah dah jual habis dah, sold out. Jadi kepada para penonton, para pendengar yang mengikuti siaran ini yang ingin mendapatkan majalah solusi yang mungkin anda belum memilikinya lagi, boleh dapatkan segera di laman web rasmi Telaga Biru Sdn Bhd dan order saja di situ. Jadi memandangkan kedai-kedai buku pun hari ini baru dibuka sebenarnya. Kedai alat tulis baru dibuka. Jadi mungkin boleh order sajalah di online. Baiklah, tanpa membuang masa, saya teruskanlah kepada sesi kita pada pagi ini dan saya serahkan kepada Puan Aisyah Razali untuk berkongsi tentang berkenaan dengan kanak-kanak, keibubapaan dan sebagainya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz Alif dan terima kasih juga kepada majalah Solusi kerana meluangkan masa untuk menjemput saya berkongsi hari ini. So, saya adalah salah seorang kolumnis majalah Solusi dan saya menulis untuk kolom Akademik Si Cilik dalam majalah Solusi. So, berkaitan dengan kolom tersebut, saya juga adalah seorang occupational therapist kanak-kanak. Saya kenalkan diri sedikitlah, dan saya memang bertugas dengan kanak-kanak dan niche saya memang perkembangan kanak-kanak lah. Okay, so dan antara perkara yang memang saya biasa kongsikan dalam Akademik Si Cilik adalah aktiviti-aktiviti yang kita boleh lakukan bersama anak-anak kita di rumah. So memandangkan kita dalam tempoh PKP ni kan, dan sebagai seorang terapis juga, sebenarnya banyak sangat saya terima persoalan daripada parents, persoalan daripada guru-guru tentang macam mana nak bantu anak-anak ni, sebab anak-anak kita ramai yang dah agak burn out sebenarnya duduk dekat rumah. Anak-anak yang rasa stres bila attend PDPR kan, anak-anak kita dah mula rasa tak senang duduk dekat rumah ni. Okay, so hari ini saya bincang dengan tim majalah Solusi. Saya rasa saya nak share dengan anda tentang macam mana sebenarnya kita nak membantu anak-anak kita dalam keadaan pandemik ni. Kita nak bantu anak-anak kita bina ketahanan diri yang tinggi. Okay, kita panggil resilience. Resilience ni adalah, maksud dia adalah macam mana seorang manusia tu bila dia berhadapan dengan cabaran-cabaran, dia mampu untuk bangkit dan dia mampu untuk cari penyelesaian kepada macam mana dia nak selesaikan isu ataupun kemelut yang dia sedang hadapi. So itu yang kita nak kena sediakan anak-anak, sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku di masa akan datang kan. Kita punya ujian pada waktu kita dewasa ni adalah pandemik COVID yang sangat besar ujiannya ni. Banyak sangat orang yang terkesan dengan pandemik COVID ni, dan kerana itu
saya berbincang dengan tim solusi tempoh hari dengan Puan Husna, saya rasa saya nak bawa sharing tentang macam mana di rumah kita boleh bantu anak kita mengembangkan kemahiran kawalan diri, kita panggil resilience dia. Alright, ataupun kita kata secara holistiknya, secara besarnya kita panggil sebagai emotional quotient ataupun EQ. Dan macam mana kita nak menggunakan games ataupun aktiviti dalam kita membantu anak kita berkembang dengan baik supaya anak kita punya EQ tu boleh berkembang dengan baik, dan pada masa yang sama kita didik dan latih anak kita dengan cara yang menyeronokkan dan mudah untuk dilakukan dalam rumah. Okay, so saya ada satu slide yang saya dah sediakan untuk anda. So mungkin kita boleh pancarkan slide. Okay, baik. So kalau anda lihat dalam slide ni, tajuk kita punya perbincangan adalah in-house games. In-house games dan pembinaan EQ. So macam mana kita nak menggunakan game ataupun aktiviti di dalam rumah, aktiviti yang kita boleh main di dalam rumah bersama dengan anak, dan macam mana kita nak pastikan aktiviti-aktiviti ini dia boleh membantu perkembangan anak kita dengan baik, dan pada masa yang sama dia boleh membina anak kita punya kekuatan dalaman diri. Alright, so sebagai seorang occupational therapist, saya nampak tau perbezaan dan perubahan perkembangan anak ni bila kita berikan mereka aktiviti-aktiviti yang sangat membantu perkembangan. Maksudnya aktiviti tu dia akan membina anak-anak punya EQ. So bila kita nak cerita tentang EQ, sebelum saya cerita lebih lanjut tentang aktiviti, saya nak kongsikan, saya ada beberapa video saya sediakan untuk anda hari ni supaya kita boleh tengok bersama-sama. Alright, tapi sebelum tu boleh tak kalau saya nak minta siapa yang tengah tengok ni, tolong saya share live ni. Saya pun tengah tengok anda di Facebook ni. Okay, tolong bantu saya share live ni supaya kawan-kawan kita yang lain pun dapat sama-sama dengar maklumat ni. Sebab betul hari tu saya berbincang dengan kawan-kawan terapi saya kan, sebenarnya ramai anak-anak seawal usia 5 tahun sekarang ni dalam keadaan tempoh kita pandemik ni, seawal usia 5 tahun ramai anak-anak yang dah menunjukkan tanda-tanda depresi tau. Saya bukan cakap anak yang dah bosan, anak yang dah mula tunjukkan tanda depresi. Anak ni dia boleh bangun tidur, dia cakap dengan mak dia, "Mak, kita dah tak rasa seronok buat apa-apa. Mak, kita bangun tidur kita rasa mengantuk lagi. Mak, kita bangun tidur kita rasa penat. Mak, kita bangun tidur kita dah rasa tak ada mood nak buat semua benda." Kalau dulu dia suka main Lego, main tu main ni, anak tu dah tak ada mood. Dia dah tak boleh nak main apa-apa dah. Why? Sebab anak-anak usia kecil, especially yang usia 3 tahun ke 9 tahun ni, mereka masih dalam tempoh pembinaan emosi, mereka masih lagi dalam tempoh pembinaan jati diri mereka tau. Jadi bila mereka ni tidak dapat explore, anak-anak kecil ni mereka explore luar, main dekat luar, itu adalah penting untuk kesihatan mental mereka, kesihatan emosi mereka. Jadi mereka bila tak dapat benda-benda ni dalam tempoh pandemik, ialah kan, kita kata apa benda yang penting sekarang adalah menjaga keselamatan diri, kesihatan diri kita kan. So kalau kita bawa juga anak kita kat luar, anak kita terdedah pula dengan virus COVID kan yang sangat berbahaya. So nak tak nak kita kena adjust dan bantu anak kita di dalam rumah. Alright, so sangat benda ni adalah sesuatu benda yang sangat kritikal sebenarnya. Dia bukan benda yang kita kata alah budak-budak main kat rumah, tak. It is real. Alright, so saya berbincang dengan kawan-kawan occupational therapy saya yang lain, memang itu adalah isu yang sebenar berlaku. Anak-anak parents call pusat bantuan, beritahu yang anak dah kelihatan banyak sangat termenung di rumah. Anak yang dulunya ceria dah mula senyap, dah mula tak terlibat. So itu adalah satu benda yang sangat menakutkan. So saya nak ajak kita semua sama-sama lihat pembinaan EQ ni, emotional quotient ni. Kalau dulu kita kata jom kita bina EQ, IQ, SQ dan sebagainya kan, tapi sekarang ni pembinaan EQ ni adalah satu benda yang sangat kritikal, yang sangat-sangat penting untuk kita buat, dan sangat-sangat penting untuk kita ambil pendekatan yang, ambil action, ambil langkah yang bersungguh-sungguh untuk anak kita. Sebab bila duduk dalam rumah ni, kadang-kadang kita rasa kita tak tahu nak buat apa dengan anak kita kat rumah. So hari ni saya nak ajak anda, kita nak bincang sama-sama, kita nak tengok macam mana bila kita buat aktiviti-aktiviti mudah kat rumah sebenarnya. As simple lah. Hari ni saya nak sharekan, saya rasa dalam 4 atau 5 aktiviti mudah dan simple yang saya nak kongsikan dengan anda dekat rumah, yang sebenarnya sangat-sangat boleh membantu perkembangan EQ anak, dan seterusnya
akan membuatkan anak kita lebih sihat daripada sudut mental dan membantu anak kita membesar dan berkembang sebagai manusia yang mempunyai emotional quotient yang tinggi. So apa emotional quotient? Yang ni kita nak tengok dulu. So ini adalah emotional quotient. Alright, so ini adalah penerangan tentang apakah itu emotional quotient. Okay, so emotional quotient ni menurut satu teori, ada banyak teori lah tentang EQ. So saya ambil salah satu daripadanya. Saya tak pasti anda boleh nampak dengan jelas. Saya harap anda boleh nampak clear. Okay, so emotional quotient ni, mungkin saya kena besarkan. Right, okay, macam tu boleh nampak kot. Alright, okay. So emotional quotient ni dia terbahagi kepada 5 komponen. Dan di salah satu teori menyatakan bahawa dia terbahagi kepada 5 komponen. Alright, komponen yang pertama adalah komponen self-awareness. Maksudnya anak kita tu confident. Anak kita tu dia kenal dan dia tahu apa yang dia rasa. Paling bahaya adalah bila anak kita tak boleh explain, bila anak kita tak boleh cerita apa yang dia rasa. Itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Alright? Sebab kalau dalam Islam pun, kalau anda baca buku Tarbiyatul Aulad, memang antara perkara pertama dan yang penting sekali untuk kita kenalkan pada anak adalah memahami apa yang dia rasa. Anak tu kena tahu perasaan. Sebab itu adalah foundation kepada manusia. Sebab manusia ni makhluk sosial kan, makhluk yang berkembang secara sosial. So manusia tu kena tahu dulu apa yang dia rasa, dan itu adalah masuk dekat dalam komponen self-awareness dan emotional quotient. Yang kedua ada self-regulation. Kita kata contohnya self-control, trustworthiness. So macam mana orang boleh percaya tak dengan kita. Macam mana kita nak adapt. Kalau berlaku changes, pandemik, tak boleh keluar rumah, macam mana anak kita nak adapt. Alright, tempoh hari saya ada bincang dengan satu ibu. Saya sangat suka anak ni mempunyai self-regulation yang sangat bagus. Kadang-kadang kita tak perasan apa yang kita buat, rutin kita dekat rumah. Bila kita selalu dedahkan anak kita dengan Quran, kita selalu dedahkan anak kita dengan rutin-rutin yang positif. Macam solat kan rutin kan. Solat ni dia rutin yang Allah berikan kepada manusia, sebab manusia ni memang perlukan rutin. Daripada sudut terapi pun manusia memang perlukan rutin supaya manusia tu boleh hidup dengan teratur dan dengan tenang. Alright. So satu ibu ni dia berkongsi lah dengan saya. Dia tanya saya okey ke tidak apa yang anak dia buat. So apa yang anak dia buat kat rumah adalah anak dia dah setiap hari tanya, bila kita punya COVID nak habis ni, dah tak sabar dah nak pergi playground, dah tak sabar nak pergi berenang dekat pantai dan sebagainya. Anak-anak kita kan suka aktiviti-aktiviti luar ni kan. So apa yang ibu tu kongsikan pada saya adalah dia kata anak saya Puan Aisyah, dia ajak saya main olok-olok dekat rumah. Dia bentang cadar, kebetulan cadar dia warna biru. So dia bentang cadar dan dia ajak mak dia, jom mama kita berenang atas cadar. Oh jom cepat kita piknik dekat tepi ni. Oh jom kita main pasir. Dia main olok-olok, konon-konon dia dekat tepi pantai. So ibu ni tanya, okey ke anak dia main permainan macam tu? Apa yang saya cakap pada ibu tu adalah, ibu tu sebenarnya dia sangat beruntung sebab dia telah berjaya membantu anak dia mempunyai self-regulation yang tinggi. Anak tu sendiri tahu macam mana nak adapt dan macam mana nak membantu diri dia rasa relax, rasa konon-konon dekat pantai. Kita panggil, kalau dalam terapi ada satu benda kita panggil sebagai reminiscent therapy tau. Kita gunakan memory kita untuk memberikan terapi kepada diri kita, memberikan terapi ketenangan. Kita gunakan memory-memory yang indah, dan itu yang anak tu lakukan. Saya suka sangat bila ibu tu berkongsi dengan saya tempoh hari, sebab saya rasa macam sebenarnya anak-anak ni bila kita bantu dia dengan bersungguh-sungguh, bantu dia dengan betul, susun rutin ni dengan cantik, dan kita dedahkan mereka daripada usia awal. Kalau kita baca Tarbiyatul Aulad kan, memang antara perkara yang sangat ditekankan adalah pentingnya ibu ayah untuk mengambil langkah ataupun mengambil peranan sebagai facilitator kepada anak-anak ni. Ibu ayah perlu mainkan peranan sebagai pendidik, dan pendidikan yang paling penting, yang paling awal adalah anak tu dia tahu siapa diri dia dan kenapa dia wujud dekat dunia ni. Alright, which is sebab kita adalah sebagai hamba Allah, dan hamba Allah mestilah tidak berputus asa. Okay, so emotional quotient ni dia sangat berkait rapat dengan spiritual quotient sebenarnya. Tapi sebagai hari ni kita nak bincangkan tentang emotional quotient dahulu. Alright, so komponen yang ketiga adalah motivation.
Motivation ni termasuk drive, keinginan, komitmen seseorang manusia. So itu termasuk dalam emotional quotient. Yang keempat adalah empathy. Yang ini yang anak-anak kita kena belajar tau. Kadang-kadang saya ada ramai sangat parents yang bagi tahu saya, Puan Aisyah, saya dah tak larat dah. Anak saya menangis, anak saya paksa saya untuk buat apa yang dia nak dan sebagainya. Itu adalah pendidikan empathy tau. Anak kita kena tahu empathy. Alright, so semasa tempoh pandemik ni, bila anak kita berada di rumah, sebenarnya banyak aktiviti yang kita boleh buat dekat rumah untuk bantu anak kita kenal pasti perasaan orang lain juga. Sebab itu termasuk dalam EQ. Alright, kalau kita perasankan sekarang dekat social media, ramai sangat sebenarnya manusia yang tak ada EQ, tak ada empathy. EQ mereka rendah. Sebab empathy ni komponen yang penting. Contohnya kalau orang komen, tulis sesuatu dekat Facebook, dia akan ada makcik bawang lah, pakcik bawang yang komen dan sebagainya. Perkara itu menandakan manusia itu mempunyai empathy yang rendah. Mereka tidak hirau dan tidak kisahkan apakah orang yang baca tu rasa. Alright, kadang-kadang kita rasa kita membesar dengan baik je. Parents kita dulu tak ambil pot pun, EQ ke IQ ke SQ ke, kita membesar dengan baik je. Tapi kita tak nampak sebenarnya EQ tu yang terkesan sangat banyaknya dalam masyarakat sekarang. Alright? Dan yang kelima adalah komponen social skills ataupun komponen macam mana kita nak bersosial dengan orang, macam mana untuk kita faham apa yang diperlukan oleh persekitaran. Contohnya bila kita nak bercakap dengan jiran, macam mana cara dia. Contohnya dalam keadaan pandemik sekarang, macam mana cara kita nak bersosial dengan nak kena lakukan penjarakan dan sebagainya kan. Tapi pada masa yang sama kita tetap boleh bersosial. Alright, dan social skill ni termasuklah ciri-ciri kepimpinan anak kita. Macam mana anak kita nak menguruskan konflik dengan kawan-kawan. Macam mana anak kita nak bercakap supaya orang faham apa yang dicakap dan supaya dia pun boleh faham apa yang orang cakap. So EQ ni adalah satu komponen yang besar sebenarnya yang sangat penting dalam perkembangan anak. Kita banyak tengok IQ kan, anak pandai baca ke, anak pandai tulis ke, tapi kita tak nampak komponen EQ yang penting tu. Alright, so kejap lagi kita akan saya akan tunjukkan pada anda beberapa video dan aktiviti yang kita boleh buat bersama dengan anak di rumah. Tapi sebelum tu saya nak share sikit. Ini adalah teori perkembangan sosial emosi. Sebelum anak kita nak pandai, dekat atas ni dia ada membina perkaitan logik. Alright, so sebelum anak kita boleh logik, boleh kita kata takkan itu pun awak tak boleh fikir nak selesaikan kan? Kita suka tanya anak kita macam tu kan. Takkan dah Lego macam tu awak tak boleh nak pasang? Sebelum anak kita boleh melogik macam dekat atas, anak perlu ada regulasi dan perkongsian perhatian dan penglibatan. Ini apa? Kita boleh simpulkan poin ini dan poin ini sebagai connection. Connection antara anak dengan kita. Alright, so semasa kita berada di rumah, sekejap lagi saya akan bincangkan apakah aktiviti yang kita boleh buat dengan simple dekat rumah untuk kita create connection dengan anak kita. Okay, dan itu adalah satu benda yang sangat penting untuk membina social emosi ataupun EQ, kecerdasan emosi anak kita. Dan ada kaitan yang sangat penting dengan kecerdasan spiritual anak kita juga. Alright, dan ini adalah satu blok. Okay, ini adalah blok perkembangan pembelajaran. Maksudnya dekat sini adalah, saya tak cerita detail lah sebab kita punya masa sangat singkat ni. Saya ada banyak sangat benda yang saya nak kongsikan dengan anda. Tapi saya nak anda nampak blok ni. Maksud dekat sini, social ataupun emosi, dia masuk dekat bahagian yang atas ni. Alright, aspek social komunikasi dekat bahagian atas piramid kita ni, sini, dekat bahagian sini. Alright, so ini adalah aspek social dan komunikasi. Jadi, bila kita nampak aspek social dan komunikasi ataupun kemampuan anak untuk menguruskan emosi berada di tingkat atas blok. Ini blok yang biasa terapis gunalah. Tingkat atas blok, maksudnya kemahiran tu kompleks. Untuk memastikan anak dapat kemahiran bahagian atas ni, anak perlu ada kemahiran bawah. Kemahiran bawah ni macam nak dapat? Simple cerita, anak dapat daripada bermain. Alright. Kita dah 15 minit ke udara. Saya rasa saya akan pass kejap kepada Ustaz Ustaz moderator untuk laluan sebentar. Kejap lagi saya akan sambungkan tentang, saya akan tunjukkan kepada anda video dan aktiviti-aktiviti yang kita boleh buat bersama dengan anak. Okey, baik, terima kasih Puan Aisyah untuk perkongsian sesi bahagian yang pertama tadi. Jadi kita berehat sebentar dan kemudian kita akan sambung kembali bersama perkongsian yang lanjut daripada Puan Aisyah. Majalah Solusi berwajah baru, pengisian lebih menarik,
boleh dibaca secara pantas. Lebih banyak info, dapatkan Satu Rumah Satu Solusi, terbitan Telaga Biru. Kami bermohon kepadamu, ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Okey. Kita kembali lagi bersama Puan Aisyah untuk sesi yang seterusnya. Jadi pasti kita tertanya-tanya part yang Puan Aisyah tadi berhenti tadi tu. Jadi kita serahkan kembali untuk Puan Aisyah sambung kembali. Silakan. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Baik, kita tunggu slide keluar semula. Alright, okay. So tadi kita dah bincangkan kan macam mana pentingnya sebenarnya blok ni kita kata building blocks lah of learning. So kanak-kanak dia perlu untuk menguasai kemahiran bahagian bawah ni. Sebelum kita kata anak tu boleh menguasai kemahiran peringkat atas yang dekat sini tu, anak-anak kena kuasai kemahiran peringkat bawah dia. Alright. So macam mana dia nak kuasai kemahiran peringkat bawah? Sebab apa? Kemahiran peringkat bawah ni lah yang akan support perkembangan emosi. Sekejap lagi saya akan tunjukkan satu video pada anda. Tapi sebelum tu, alright. Okay. Ini adalah salah satu daripada aktiviti yang kita akan bincangkan. Tapi sebelum tu kita nak bincang dulu aktiviti ini. Ini adalah salah satu aktiviti mudah dan simple yang kita boleh buat bersama dengan anak kita di rumah. Alright. Apakah aktiviti ni? Aktiviti ni simple. Kita cari satu stiker. Stiker macam ni kan ada jual banyak kan, kedai stationery, kedai buku pun dah boleh mula buka sekarang. So kita boleh cari stiker simple macam ni yang warna hijau, warna oranye ni. Kita buat satu lukisan simple dekat sini dalam bentuk 4 segi panjang dan kita ajak anak kita susun. Alright, saya tunjukkan satu video aktiviti ni pada anda. Okay, kita boleh pasangkan video, Ustaz? Kisah sini lah. Yang mana yang tu? Wow, okey. Go! Tampal dalam tu. Wah, hebatlah boleh koyakkan. Tampal dalam dia. Jadi? Ish, laju ni. Nanti ayah kalah pula. Nanti ayah kalah pula. Tampal dekat dalam. Hebat ni. Uyai. Dah 4 dah ni. Apa dah dapat ni tampal ni? Okay, so kita nampak kan aktiviti yang anak ni tengah lakukan, dia tampal stiker dekat laluan ni, dekat laluan dalam tu. Alright, so apa yang berlaku semasa anak tampal stiker ni? Okay, so bila kita nak cerita tentang kecerdasan emosi, dia ada kaitan yang sangat besar dengan anak belajar sempadan. Sempadan ni maksudnya boundary, apa yang dia boleh buat, apa yang dia tak boleh buat, peraturan. Alright, so emotional intelligence masuk self-regulation tadi kan, salah satu daripada komponen emotional quotient ni adalah self-regulation. So macam mana anak tu nak kawal pergerakan dia untuk dia susun stiker tu satu demi satu instead of dia susun bersepah-sepah dekat dalam ruang-ruang yang ayah ditunjukkan sebentar tadi. Alright, so kita tengok dekat slide, Ustaz.
Okay, so kalau anda tengok dekat slide ni, saya dah tunjukkan komponen-komponen yang mempengaruhi ataupun yang kanak-kanak dapat kuasai semasa buat aktiviti simple ni. So nampak kan, semasa anak tengah tampal stiker tu, anak akan ada fokus mata. Dan anak yang fokus adalah anak yang akan lebih mudah untuk kenal dan faham persekitaran dia, dan anak tersebut akan lebih mudah untuk mengawal emosi dan memahami apa yang orang di sekeliling dia mahukan. Anak tersebut juga akan belajar untuk menerima arahan. Anak itu juga akan belajar skill penyelesaian masalah, aktiviti yang sangat simple. Tapi kenapa saya letak ada boundary dekat sini? Kenapa ayah dia letak ada boundary di sini, ada kotak kat sini kan? Ni ada kotak ni. Kotak. Kenapa ayah dia letak ada kotak Y? Sebab kita nak berikan anak tersebut boundary. Kalau kita suruh dia tampal stiker tu bebas dekat atas kertas A4 tu, anak tak akan belajar peraturan. Anak tak akan belajar menerima arahan sebab dia rasa benda tu dia boleh buat secara bebas dan kreatif. Aktiviti kreatif penting untuk perkembangan anak, tapi pada masa yang sama, bila kita bagi anak kita aktiviti yang ada boundary, ada tempat untuk dia tampal, ada susunan yang dia kena ikut, anak kita akan belajar macam mana untuk menerima arahan. So nanti bila dekat rumah kita kata makan atas meja sahaja, dia dah tahu dah boundary dia is atas meja. Kalau kita nak buat benda ni, kita kena pakai selipar dulu. Kalau kita nak keluar, kita kena susun selipar dulu lepas masuk rumah. So anak tu akan lebih mudah untuk menerima peraturan. Alright. So aktiviti yang kedua yang saya nak tunjukkan pada anda adalah yang sangat mudah untuk kita buat bersama dengan anak di rumah. Ini adalah aktiviti bounce ball. Alright. So saya nak share satu lagi video file kepada anda. Okay. Alright. Ustaz, boleh kita play video yang satu lagi tu? Okay, lukis. Nice. Maaf. Kita nampak dua orang anak ni adalah adik-beradik. Dan antara perkara yang parents selalu lalui di rumah adalah pergaduhan antara adik-beradik kan? Okey, so kita nampak dekat sini saya gunakan gym ball. Kita boleh je adjust. Kalau dekat rumah kita tak ada gym ball, kita boleh gunakan kerusi, kita boleh gunakan apa sahaja alatan lain untuk menggantikan anak kita yang sedang main tu. Dan apa yang anak tu tengah buat? Dia tengah melukis di atas kertas mahjong yang ditampalkan di dinding. Besar kesan bila anak kita melukis ni, kita panggil lukisan vertical writing, menulis secara tegak. Ini akan sangat membantu kuatkan otot-otot anak kita yang umur antara 2 sampai umur 7 tahun yang tengah belajar nak menulis dengan laju dan tengah belajar nak menulis dengan cekap. Okay, so aktiviti menulis vertikal ni baguslah untuk perkembangan otot mereka. Dan bila anak-anak kita ajar skill atau kemahiran-kemahiran yang mereka perlu kuasai, tapi kita ajar dalam keadaan yang menyeronokkan, dalam keadaan yang kreatif, anak akan rasa bermotivasi untuk melakukannya. Dan kita sebenarnya sedang tunjukkan pada anak kita sebenarnya sedang beri option pada anak macam mana untuk dia menjalankan aktiviti-aktiviti dia seharian. So nanti anak kita sendiri yang akan ada choice. Dia sendiri yang akan boleh pilih apa yang dia nak, dan itu adalah kemahiran penyelesaian masalah. Alright. So semasa anak kita bermain ni, mungkin kita boleh pergi ke slide sebentar Ustaz. So semasa anak kita bermain atas bounce ball macam ni kan, atas bounce ball macam ni, anak kita akan belajar perkara-perkara yang sangat penting dan dia akan mendapat rangsangan-rangsangan yang sangat baik. Okay. Ustaz, saya nak minta ke slide. Alright, perkongsian slide. Alright, terima kasih Ustaz. Okay, so kalau kita tengok contoh dekat sini kan, okay, masa anak bounce kat atas jimbol ni, saya nak share je lah kalau anda boleh untuk menyediakan, kalau anda rasa nak invest kepada permainan untuk anak sepanjang PKP ni, saya sangat suggest untuk adakan satu jimbol lah. Jimbol ni dekat Shopee kita boleh dapat range antara
RM10 ke harga yang lebih tinggi lah. So kalau nak guna kat rumah, saya tak suggest untuk beli yang mahal-mahal sangat sebab anak kita je yang nak guna. Okay, so gimbal adalah salah satu benda yang sangat bagus sebab semasa anak kita duduk dekat atas gimbal, anak kita akan bounce sambil menulis. So semasa anak kita bounce tu, anak kita sebenarnya tengah kukuhkan foundation. Ingat tak yang tadi saya tunjukkan ni, benda ni, dia akan tengah kukuhkan stability dia tengah kukuhkan dia punya kesedaran tubuh. Bilateral, maksudnya macam mana dia nak menggunakan bahagian kanan dan kiri tubuh dia secara serentak dan sebagainya. Anak kita tengah belajar tu semua semasa duduk melukis dekat atas gimbal ni. Alright? Dan pada masa yang sama anak kita akan ada body awareness, anak kita akan belajar self-regulation. So semua tu sangat bagus untuk perkembangan anak. Okay? Nanti saya akan kongsikan sekali slide ni pada anda yang nak membaca lebih lanjut. Okay? Saya boleh tulis panjang sikit supaya anda boleh baca lebih nanti. Alright? Dan ini adalah salah satu lagi aktiviti yang saya sangat suka. Nampak tak anak-anak ni duduk di atas mana? Kalau kat rumah kita ada lebih daripada seorang anak, so kita boleh buat aktiviti ni. Even kalau seorang anak pun tak ada masalah, kita duduk sama-sama dengan anak kita. Alright? So apa ni, anak duduk kat mana? Anak duduk dekat atas satu kain. Siapa dia letak kain kat situ kan warna hitam. Why? Sebab nak ajar anak duduk atas ini sahaja. Inilah yang kita kata boundary tadi. Alright, so anak akan belajar ini adalah tempat yang nak duduk. So duduk sini je, jangan duduk tempat lain. It's a boundary. Boundary awak kat sini je. So anak kita, bila kita selalu dedahkan dengan boundary dalam keadaan ataupun sempadan dalam keadaan anak kita tak perasan, anak dia akan faham. Lama-lama anak ni kalau dia nak dengar peraturan atau nak dengar arahan, dia akan lebih mudah dapat tangkap dan dia lebih mudah nak terima. Okay, so lebih mudah untuk kita buat berbincang dengan anak kita nanti. Okay, dan semasa anak kita main, contohnya kita makan sama-sama dekat atas saprah kan, maksudnya biasa kita makan dekat atas meja, so sekali-sekali kita nak ajak anak kita piknik contohnya kan. So bentangkan satu kain dekat, kalau rumah kita ada balcony ke, kalau rumah kita ada laman, lagi seronok lah kita buat di luar rumah kan. Kalau tak, kita buat je kat dalam rumah dekat atas lantai depan TV tu ke, lantai dekat kita punya ruang tamu ke, kita bentang dan ajak anak kita makan kat sini. Alright, kenapa kita nak buat macam ni? Sebab anak akan belajar role performance. Kita boleh bagi tahu anak role performance ni apa. Role performance adalah memberitahu anak yang everybody in the house, semua orang dalam rumah ada kefungsian dan fungsi-fungsi dia tertentu. Ada sumbangan yang diorang boleh buat. So kita boleh cakap, okay, kerja adik boleh ambilkan mama tisu. Okay, susun tisu kat sini. Abang boleh susun cawan. Kakak boleh tolong susunkan pinggan. Mama boleh tolong masak. Siapa nak tolong mama masak? So role performance itu boleh berlaku. Okay, masa kita piknik ni, main piknik ni sebenarnya sangat-sangat membantu perkembangan mental dan emosi anak kita. Dan pada masa yang sama, kita juga sedang membina kemahiran motor halus anak, kemahiran motor kasar, anak punya otot, anak punya kemahiran berfikir, anak punya cara gerak jari yang sangat penting untuk mereka nak belajar kemahiran ataupun belajar pembelajaran akademik mereka. Sebab itu semua adalah asas supaya anak kita boleh belajar akademik dengan lebih baik. Dan semasa anak makan ramai-ramai dalam situasi macam piknik ni, anak kita akan belajar satu benda yang sangat mahal, kita panggil empathy. Alright, empathy ni adalah bila anak kita faham apa yang orang lain rasa. So siapa punya kerja ambil pinggan, siapa punya kerja ambil cawan. So nanti mereka akan berbincang sama-sama. Oh, awak dah ambil cawan untuk abang. Oh, abang punya cawan tak ada lagi. Jom kita ambil sebab tugas saya ambil cawan contohnya kan. So anak kita akan belajar empathy. Dia akan take note. Semua orang kat rumah dah ada tak? Semua orang yang join piknik tu dah ada tak cawan yang sepatutnya dia sediakan? Semua orang dekat piknik tu dah ada tak pinggan yang sepatutnya dia sediakan? So anak kita akan belajar empathy dan kemahiran sosial, sangat penting untuk kemahiran EQ mereka. Alright, so ni satu lagi aktiviti. Simple kan aktiviti ni? Menanam pokok. Simple je, kita boleh je guna kalau kita ada macam tungtung minyak masak yang dah habis tu. Saya lagi suka kalau kita kat rumah, kita ajak anak kita untuk repurpose ataupun recycle. Okay, guna semula atau recycle barang-barang terbuang, letakkan tanah,
letakkan biji benih, ajak anak kita siram pokok. Sebenarnya kan ini kalau dalam sudut terapi dia ada satu benda kita panggil nature therapy. Nature therapy ni dia sangat bagus sebab dia akan uplift tau. Kita akan masa anak pegang tanah tu untuk letak tanah dekat dalam pasu atau bekas, cocok biji benih dalam tu, siram air, kemas dekat tepi-tepi ni. Kalau ada tanah terlecak-lecak dia kena ambil kain dan lap, dia kena kemas, pastikan area tu kemas dan cantik. Anak kita akan sentuh tanah tau. Allah ciptakan tanah ni dengan satu keadaan dia adalah tekstur dia tu, bau tanah dan tekstur tanah tu dia boleh meninggalkan kesan tenang kepada minda seseorang. Tu kita panggil grounding. Right? So dekat rumah kita ajak anak kita tanam pokok, ajak anak kita sentuh tanah. Simple, kalau rumah kita kecil pun kecil lah, tak kisah. Kita letak je dekat, kalau tak ada meja, tak ada ruang macam ni cantik-cantik, nak letak je dekat tepi tingkap ke, letak je dekat tepi toilet ke, anywhere. Terpulah lah ikut pokok. Kalau pokok tu jenis yang perlukan banyak matahari, kita kena letaklah dekat tingkap kan. So ajak anak kita untuk jaga pokok tu setiap hari. Setiap hari tugasan dia, awak ada siram pokok hari ni, nanti kesian pokok kita layu. Anak akan belajar cause and effect. Katalah dia terlupa siram pokok, nanti dia akan nampak, oh pokok kita matilah, dah kuning. Semalam kita tak siram lah. Oh patutlah pokok kita mati sebab kita tak siram. Alright? So anak tu dia akan nampak kesan-kesan apa yang dia buat dan kesan dia kepada persekitaran. Dan itulah empathy. Kita tak nak anak kita besar nanti dia buang sampah merata-rata sesuka hati tanpa rasa bersalah. Sebab khalifah, kita sedang membesarkan khalifah kan. Bila kita membesarkan khalifah ni anak-anak kita yang akan menjadi khalifah nanti bila kita sudah tiada. Mereka ni lah yang akan menyambung generasi kita kan. Mereka akan menyambung negara kita punya generasi. So kita nak anak-anak ni membesar sebagai anak-anak yang soleh dan musleh. Dan mereka boleh memberikan kebaikan kepada semua benda. Bukan hanya kepada diri mereka, bukan hanya kepada orang di sekitar, tapi juga kepada alam. Alright? Dan memang sebenarnya alam tu Allah ciptakan, dia ada kesan tekstur, sentuhan. Sebab tu kalau kita tengok dekat blok yang saya tunjuk tadi, yang nampak kompleks ni tadi ni kan. Alright? So kalau kita tengok dekat blok bawah ni, kita panggil sensory. Alright, ni komponen sensory yang bawah ni. Dia sangat-sangat penting. Deria sentuhan sensory yang bawah ni kita kata foundation kepada perkembangan anak yang sihat. Alright, so bila kita ajak anak kita sentuh tanah, ajak anak kita sentuh biji benih, sentuh daun, tengok macam mana pokok membesar, ia akan meninggalkan kesan emosi yang sangat positif kepada anak kesayangan kita. Okay, so ini adalah, kita recap balik apa aktiviti yang kita cadangkan tadi untuk anda boleh buat. So ini adalah menulis dekat dinding. Kalau ada bola besar, ajak anak kita duduk atas bola besar. Kalau tak ada, it's okay, tak apa. If you nak invest boleh. Beli kat Shopee dalam RM10 ke atas, kita boleh dapat satu gym ball. Alright. Kalau tak ada, tak apa. Biar anak kita berdiri je pun tak apa. Ambil batu bata kat luar, susun supaya anak kita boleh berdiri atas batu bata sambil menulis pun boleh. Why kita nak ada batu bata lah, ada gym ball lah, berdiri atas papan sambil menulis dekat dinding? Kenapa? Sebab kita nak anak kita ni tercabar daripada sudut balance dan kawalan posture dia, keseimbangan tu. Anak nanti dia akan belajar penyelesaian masalah. Tu foundation of learning tu kita kata tadi. So play ni, aktiviti simple ni, dia memang akan bantu banyak sangat aspek perkembangan dan terutama sekali anak kita akan ada EQ yang tinggi insya-Allah. Alright. So ini aktiviti yang kedua, tampal stiker dalam tempat yang ada boundary. Kita siap-siap lukis, anak kita kena tampal kat situ je, tak boleh tampal sipar-sipar. Kita ajak sama-sama. Ni ayah tampal, ni dia tampal. So sama-sama. Nanti dia akan lumba. Macam tadi dia kata nanti ayah kalah macam mana kan dalam video tadi kan, sebab dia tengah lumba dengan ayah dia. Main sama-sama. Connection, hubungan kita dengan anak. Main benda ni sekejap je, dalam 5 minit dah siap. Alright, tapi that 5 minit tu akan jadi sangat powerful, akan membina connection yang sangat powerful antara kita dengan anak, dan dia akan bantu anak kita membina EQ yang sangat baik insya-Allah. Alright, dan yang seterusnya kita ada aktiviti piknik dekat dalam rumah. Alright, so anak kita bawa makanan, simpan makanan, dia fikir okay, kalau dia sediakan cawan, cukup ke tak cawan semua orang yang dia nak sediakan tu, so anak kita kena sediakan. Alright, okay. Dan yang seterusnya tanam pokok. Alright, tanam pokok dengan pokok yang simple.
Betul. Apa ada yang kata kat sini, alright, boleh guna kacang hijau dengan tisu basah? Yes, boleh. Alright, boleh gunakan tisu basah. Nanti bila pokok tu dah mula nak bercambah, kita boleh ambil tanah. Saya sangat sarankan kalau kita dapat guna tanah tu, memang tanah ni Allah cipta, dia ada kesan tenang tau, dia ada kesan grounding. Even dalam terapi, kalau anak-anak yang jenis terlalu lasak, anak yang jenis susah nak bagi attention dan perhatian, kami akan bawa anak-anak ni main tanah atau main pasir. Sebab itulah Allah cipta kan, ciptaan Allah ni sentiasa ada kebaikan-kebaikan dan kesan-kesan terapi pada diri manusia tu kan. Alright. Okay, dan aktiviti yang seterusnya saya tunjuk, ni simple sangat. Buat breakfast sendiri. Okay, semasa anak kita buat breakfast sendiri, apa yang anak akan bina semasa dia siap buat sepasang roti sandwich dia sendiri? Anak kita akan rasa sangat termotivasi. Alright, saya ada seorang anak-anak saya yang sulung masa dia kecil. Masa tu saya dalam tempoh pembelajaran, saya pun belum pandai lagi parenting pun saya masih belajar lagi, perkembangan anak pun saya masih dalam tempoh pembelajaran lagi kan. So selepas 11 tahun alhamdulillah jadi terapis, saya dah semakin matang lah untuk tengok macam mana perkembangan anak. So anak saya yang sulung dulu, masa mula-mula dia sangat senang mengamuk. Dan dia sangat senang takut. Dan dia sangat takut nak cuba macam-macam. Alright, so masa tu saya fikir macam mana cara saya nak pecahkan anak saya daripada gelembung bubble takut dia. Kalau dia tak berjaya buat sesuatu, dia tak boleh pasang Lego pun, dia akan mengamuk, dia akan nangis dan jerit dulu. So macam mana saya nak, masa tu saya terfikir macam mana saya nak bantu dia supaya dia boleh relax, supaya dia boleh yakin yang dia boleh buat sesuatu. Anak ni kan kadang-kadang dia mengamuk sebab dia tak yakin diri tau, dia tak rasa dia boleh buat. So bila contohnya nak pasang Lego kan, dia susah nak pasang Lego tu, dia rasa stres sangat-sangat dan dia rasa dia tak boleh buat, maka dia akan mengamuk. Ada anak dia akan mengamuk, ni kita panggil respon anak-anak lah, sama dia fight, tiba-tiba dia mengamuk, dia marah semua orang, dia pukul semua orang sebab dia kecewa, sebab dia resah, sebab dia rasa dia tak cukup skill lah. Semua tu boleh menyebabkan anak kita mengamuk. Respon yang pertama fight, respon yang kedua flight. Anak ni dia akan larikan diri, dia tak nak cuba, dia tak nak buat, dia pegang tangan dia kat belakang kalau kita ajak buat apa-apa, dia tak nak buat apa-apa sebab dia flight, sebab dia rasa dia tak mampu untuk buat. Dia rasa dia tak boleh nak kawal emosi, dia rasa sedih sebab dia tak reti nak buat. Alright, yang seterusnya anak yang freeze, dia akan tegak je, dia akan pandang je. Dia freeze. Dia tak larikan diri pun tapi dia freeze, dia tegak je kat situ sebab dia tak cukup kemahiran, tak cukup skill untuk buat sesuatu. Dan semua tu nanti akan impact anak kita punya emosi, akan impact anak kita punya kecerdasan emosi. Alright, so apa yang anak ni buat, apa yang saya buat dengan anak saya masa tu, saya ajak anak saya buat sandwich. Sandwich roti bakar sapu pelanta dengan kaya, tapi dia buat sendiri daripada awal sampai hujung. Dia buatkan satu pasang untuk saya, satu pasang untuk ayah dia dan satu pasang untuk adik dia. Dan aktiviti itu telah berjaya membuatkan dia mahu cuba lebih banyak lagi benda. So dia sentiasa ada one small activity yang akan bantu anak kita tercetusnya kemampuan dan keinginan dia, motivasi, self-motivation dia untuk bina dan buat lebih banyak, cuba lebih banyak, dan anak kita akan belajar kemahiran yang mahal ni. Penyelesaian masalah. Anak kita akan belajar macam mana untuk selesaikan masalah hidup dia. Sebab macam saya cakap awal-awal tadi sekarang ni memang ramai sangat kami pihak terapis sama ada macam saya ada pusat terapi sendiri, macam kawan-kawan saya di klinik kan, banyak sangat kami dapat anak-anak yang dah mula tunjukkan tanda burnout, anak-anak yang dah mula tunjukkan stres sangat duduk rumah. So kita tak nak perkara tu berlaku. Dan sebenarnya simple je untuk kita bantu anak kita relax, untuk kita bantu anak kita bina perkembangan emosi dia dalam keadaan pandemik. Ini macam cabaran untuk kita parents zaman sekarang, zaman-zaman pandemik ni. Macam mana kita nak bantu anak kita bina IQ, EQ dan SQ dia dalam keadaan pandemik sekarang. Alright, so aktiviti simple ni, 5 aktiviti yang saya kongsikan dengan anda ni, very simple activities. Buat breakfast sendiri, tanam pokok sendiri, buat piknik dekat ruang tamu, tampal stiker simple dekat atas kertas A4. These are the things yang kita boleh dapat, melukis dalam keadaan tegak sama-sama dengan adik-beradik. So semua ni adalah aktiviti yang sangat mudah dan simple untuk kita buat dan bantu anak kita membina kemahiran-kemahiran mereka. Alright?
So mungkin kita boleh tengok kat soalan daripada Facebook. So saya tengah tengok Facebook sekarang. Okay. Ustaz, kita boleh tengok soalan ke? Ni ada soalan daripada Lina Iman. Kenapa ya bila anak mencecah 3 tahun dia tak nak makan sendiri? Maksudnya dia sangat geli sangat nak sentuh benda yang lembik-lembik atau basah. Alright. Saya jawab soalan ni Sila Puan. Okay. Alright. Kenapa anak mencecah 3 tahun dia tak nak makan sendiri? Okay, bila anak masuk umur 3 tahun, anak kita akan mula belajar cause and effect. Anak kita akan mula belajar apa kesan bila dia sentuh, apa kesan bila dia gerakkan barang kepada diri dia. So bila dia masuk umur 3 tahun, dia dah mula kaitkan. Dulu masa dia 3 tahun ke bawah, dia tak kisah benda tu. Dia memang main, pegang, sentuh je, dia ambil experience tau. Masuk 3 tahun, anak kita akan mula choose, mula pilih apa yang dia selesa dengan apa yang dia tak selesa. Alright. So contoh anak puan ni dia tak nak makan sendiri sebab dia geli nak sentuh benda-benda lembik-lembik dan basah. So itu adalah tanda-tanda anak yang ada sensory sensitif lah. Dia sensitif daripada sudut sensori. Dia sensori kat sentuhan tu, dia sensitif. So kalau terlalu teruk sehingga macam anak tu sampai lambat cakap lah, ada delay perkembangan, kita akan risau lah. So kita kata saya akan sangat suggest untuk bawa jumpa terapis untuk check. Tapi kalau anak just memang geli je nak pegang benda-benda lembik basah, apa yang kita boleh buat, start dengan dia pakai sarung tangan plastik dulu. Kan aktiviti contohnya kita nak ajak dia tanam pokok. It's okay. Kalau yang nasi tu dia tak nak pegang dulu, tak apa. Kita shift aktiviti tu, instead of ajak dia pegang nasi, pasal dia pegang nasi yang lembik-lembik basah tu, shift kepada aktiviti lain yang lembik-lembik basah juga. Contohnya tanam pokok tadi. So instead of kita bagi anak tu pegang direct dekat tanah, kalau anak kita memang geli sungguh-sungguhnya sampai nangis, sampai mendidih air liur, dia stres, pakaikan je plastik, sarung tangan plastik yang orang selalu kat kedai makan tu kan. Ajak anak kita ramas tanah yang basah dan lembik tu dengan plastik. Nanti lama-lama bila kita nampak dia dah selesa, baru kita nanti dia masih akan tak sengaja terpegang tanah lah, through plastik tu longgar kan, terpegang tak sengaja, dan anak kita akan secara tak sengaja dia akan terdedah juga dengan tekstur tu. So jangan paksa anak kita semasa makan, it's okay, bagi je dia sudu ke, bagi dia sudu yang kan ada jual sudu yang sudu kanak-kanak yang pendek sikit, bukan yang panjang nanti jauh dia daripada nasi tu. So biar pendek sikit, so biar dia dekat sikit dengan nasi tu, so dia pegang dan sentuh dan makan dalam keadaan dia pegang sudu. It's okay, tak ada masalah. Memang itu preference anak, kadang-kadang anak-anak yang masalah sensori ni. Alright, kita taklah kata masalah sensori, dia sensory preference. Dia nak sensori yang, dia tak suka benda yang lembik. Alright, so tapi itu adalah apa yang kita boleh bantulah untuk rangsang dia. Tapi sekali lagi saya ingatkan kalau anak tu ada kelewatan perkembangan, check milestone pergi Google milestone perkembangan ataupun developmental milestone for 3 years old. Check semua skill tu anak kita boleh buat tak. Kalau ada yang anak kita tak boleh buat, dan kita kena concern lah. Kita takut anak kita ada kelewatan dalam perkembangan dia. Alright? Okay. Terima kasih Puan. Jadi saya rasa ada lagi satu soalan. Kita pun ada masa dalam 10 minit lagi, tak apa. Kita bagi Puan satu soalan lagi. Okey, ini soalannya. Saya ada soalan daripada saudara Halim. Ada yang cakap parents kena treat anak berbeza gender dengan cara yang berbeza, sebab anak lelaki macam more to physical activities dan suka melompat, dan anak perempuan suka main setempat. Apa pandangan Puan? Alright, satu soalan yang sangat menarik sebenarnya. Adakah perlu untuk kita treat anak kita secara berbeza gender kan? Sebab ada kata anak lelaki suka aktiviti fizikal, anak perempuan dia suka aktiviti main manis-manis, kecil-kecil semacam comel dekat satu tempat kan? Sebenarnya not necessarily. Ia bukan berkaitan, sebenarnya dia tak ada kaitan dengan gender sangat, tapi dia berkaitan dengan sifat anak tu. Memang ada anak, kalau kita kata cara anak belajar tau, kita panggil channel of learning, style anak terima maklumat. Ada anak dia sukakan visual ataupun dia lihat, dia tengok, dia dapat. Ada anak dia suka dengar, auditory. Biasa anak perempuan kan ramai yang catch dekat auditory. Sebab tu kita nampak anak perempuan ramai yang suka duduk setempat. Sebab dia dengar, dia tengok mak dia buat apa, nanti kan dia main dekat doll dia, dia tiru balik apa yang mak dia buat kat dapur guna doll dia. Okay, sebab anak perempuan ramai yang dia guna cara auditory untuk belajar. Anak lelaki ramai yang kinestetik. Kinestetik maksudnya dia belajar dengan pergerakan. Dia kena gerak, dia kena action, dia kena berguling, melompat dan sebagainya untuk dia dapat tangkap satu-satu kemahiran tu. Alright, tapi not necessarily ikut gender. Ada anak perempuan yang kinestetik.
Maksudnya anak perempuan tu dia mungkin suka main sesuatu yang lebih lasak. Ada anak lelaki yang bukan kinestetik, yang auditory dan visual. So dia suka duduk, dengar dan dia mainkan semula apa yang dia tengok daripada persekitaran dia. Alright, so sebab kebetulan kebanyakan anak perempuan mereka lebih visual dan auditory, so mereka lebih cepat dapat verbal tau, mereka lebih cepat dapat perkataan, so mereka lebih mudah belajar benda yang benda yang duduk setempat. Anak lelaki pula ramai yang kinestetik. Alright, ramai yang suka bergerak lasak. Mungkin sebab Allah memang ciptakan anak lelaki ni ramai yang kinestetik kan, sebab lelaki kan memang sifatnya perlu belajar untuk ada koordinasi tubuh yang lebih baik, nanti nak berperang lah kan, nak naik kuda lah kan. Alright, so kita anak lelaki nak kena kerja, keluar dan bekerja. Alright, so Allah ciptakan begitu. Tapi ramai je sebenarnya anak-anak perempuan yang saya jumpa juga kinestetik yang sukakan pergerakan. Dan ramai juga sebenarnya anak lelaki yang saya jumpa mereka juga adalah visual dan auditory learner. Mereka suka duduk baca buku, mereka suka duduk dan lakonkan semula menggunakan robot ke, menggunakan doll ke dan sebagainya. Dan kita kena tengok, kesimpulannya kita kena tengok anak kita punya exposure dan anak kita punya minat. Kalau anak lelaki kita memang bukan kinestetik, kita tak boleh nak paksa dia jadi kinestetik. Cuma kita boleh dedahkan. Alright, so anak bawah 9 tahun, saya suka kalau kita dedahkan anak kita dengan pelbagai jenis permainan. Anak perempuan pun kita ajak juga dia. Okey cepat, kita jadi askar perempuan, macam ni kita nak tembak. So kita dedahkan anak kita dengan pelbagai kemahiran. Nanti bila anak kita masuk 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, anak kita dah ada sets of skill yang akan membantu dia untuk survive. Alright, so kalau anak perempuan kita tu kena survive macam anak lelaki juga, so dia boleh mampu untuk survive. Alright, sebab bila kita dekat rumah, kita asingkan ini permainan anak lelaki, ini permainan anak perempuan, nanti akan ada skill yang anak kita lelaki tak dapat kuasai, yang anak kita perempuan tak dapat kuasai. Right, dia bukan kita nak katakan gender equalization tau, tak. Ianya adalah tentang kita memberikan anak kita skill untuk dia survive. So untuk survive, anak kena belajar dari segi visual, auditory dan kinestetik, juga sentuhan dia. Alright, so kita kena bagi anak kita ke semua komponen dan rangsangan ni untuk bantu anak kita berkembang dengan baik, tak kisahlah dia anak lelaki atau anak perempuan. Alright, sebab tu jangan takut kalau anak lelaki kita suka main masak-masak. Sebab tu memang skill yang dia suka buat. Alright. Oh betul-betul. Maksudnya kalau ada anak-anak kita tu yang suka benda-benda masak-masak tu, kita jangan pelik lah kan. Mana tahu akan jadi chef ni. Betul-betul. Jadi jadi saya suka untuk tayangkan sedikit lah komen-komen pendengar kita, penonton kita. Ni ada daripada Puan Aisyah. Beliau menceritakan pagi dia anak saya umur tahun 1 buat air teh susu, walaupun air tu tak berapa nampak macam teh susu, tapi saya bangga sebab dia nak cuba. Air panas mama letakkan. Bagus-bagus. Itulah antara bentuk aktiviti yang boleh digunakan. Jadi yang ada penonton kita pun mengatakan connection amat penting antara parents dengan anak. Ya, InsyaAllah mudah-mudahan apa yang dikongsikan oleh Puan Aisyah ni dapat kita sama-sama manfaatkan dan aplikasikanlah. Buat terutamanya buat ibu bapa muda lah, pasangan ibu bapa muda ni lah, untuk belajar benda-benda baru dan mendidik anak tu dengan kaedah yang betul, insyaAllah. Jadi mungkin sebagai penutupnya, kiranya kita dah hampir sejam lah kita bersama kedua-dua. InsyaAllah sebagai penutupnya, untuk penonton-penonton, pendengar sekalian, bagi anda semua yang mahu mendapatkan lebih banyak aktiviti yang di dalam ataupun berkenaan dengan kanak-kanak ni, boleh dapatkan majalah Solusi. Ni antara keluaran terbaru kita. Sebelum kita berehat sebentar, di dalam ini ada dalam muka surat 36. Ini kolom khas Akademi Secilik, tulisan Puan Aisyah. Jadi banyaklah aktiviti yang dikongsikan di dalam ini untuk anak-anak kita, insyaAllah. Jadi kalau akak-akak pendengar yang memang memerlukan bahan-bahan teknik pendidikan anak-anak ni, boleh dapatkan dan kumpulkan satu bahagian tu saja untuk koleksi bagaimana aktiviti yang kita boleh lakukan bersama anak-anak. Saya rasa sekadar itu saja untuk kita pada pagi ini, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Puan Aisyah. Jadi kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ada untuk siri yang akan datang.